Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan mencipta bahan pengajaran. Jadi macam biasa, kita login dan sampai hingga ke laman ini dan kita pergi pada perendaran Maya dan terus pada laman PLC dan kita pergi ke komuniti persendirian dan kita akan lihat kumpulan yang telah kita cipta. Contohnya kumpulan Cik Ahmad, nama sekolah, dan kumpulan itu subjek sains tingkatan 1 dan 2 SMKP. Jadi kita sebagai administratornya, jadi kita terus saja klik pada kumpulan ini dan kita telah masuk ke kumpulan ini. Kita sebagai administrator. Baiklah, apa yang kita buat ialah kita nak cipta bahan apa yang kita nak buat di sini. Baik. Pertamanya sudah tentu bahan-bahan kita dalam bentuk lembaran kerja, dalam bentuk nota, dalam bentuk video, dalam bentuk soalan dan sebagainya, kita perlu sediakan dulu dalam perisian-perisian atau aplikasi yang tertentu, ya, seperti Google Doc, Google Slide dan sebagainya. Ya, itu kita perlu sediakan dahulu. Ya, di sini hanya kita nak mengambil bahan-bahan itu untuk dimasukkan dalam forum kita ini. Ya, baik. Dan juga anda juga boleh ambil bahan daripada ataupun menyediakan bahan daripada Google Classroom dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Ya, sekarang kita nak isikan apa yang kita nak beritahu kepada pelajar kita. Jadi kita klik dalam ruangan ini. Ya, dan kita tulis topik subjek kita dan apa yang kita nak lakukan. Contohnya saya type begini. Ya, mungkin kita type subjek kita, topik kita, tajuk kita, kemudian interaksi apa yang kita nak. Misalnya beri satu contoh ulasan perkara di atas dan rangsangan kita nak masukkan klip video. Ya, jadi sukalah diingatkan bahawa soalan ataupun apa yang kita nak masukkan di sini ringkas saja, ya, ringkas, kerana ini satu forum yang interaksi murid pada masa itu. Satu ringkas saja, soalan ringkas, dan sepatutnya ada sesuatu yang menarik pada pelajar, contohnya macam klip video dan sebagainya. Jadi di sini saya buat begini dan kita nak masuk satu klip video. Jadi di sini kita lihat pula di atas ni ialah semua menu-menu yang kita boleh link, ya, bagai-bagai di sini. Kita lihat satu persatu. Jadi pertama kita nakkan dulu nak masukkan video klip, ya. Baik, sekiranya video klip itu kita laksanakan sendiri, macamnya contoh satu pengajaran yang kita buat di rumah, maka ia perlulah kita muat naik atau upload dulu ke YouTube, ya. Semuanya perlu di YouTube ataupun kita nak ambil dari bahan YouTube. Baik, katalah saya nak ambil satu bahan dari YouTube, maka kita pergi ke menu ini YouTube, tekan dan kita salin URL-nya seperti biasa. Ini kemahiran yang biasa dan kita kembali ke komuniti kita dan pastikan kalau kita perlu pelajar kita melihat video itu di paparan, maka kita letakkan dia baris yang baru, ya. Kita klik kanan dan kita paste. Juga suka saya nyatakan untuk penggunaan telefon pintar, ya, mungkin caranya agak berbeza sedikit. Jadi mintalah cikgu explore, konsepnya adalah sama. Baik, setelah kita dapat begini, ya, kita boleh hantar dan kita akan nampak begini, ya. Kita akan nampak subjek dan sebagainya dan kita boleh klik untuk melihat. Dan kalau kita pelajar tu nak lihat full screen macam biasa, ya, full screen dia akan lihat. Dan kita escape, kita datang balik, ya. Cikgu juga boleh masukkan bahan-bahan lain, ya, bahan-bahan lain. Jika cikgu nak sambung, maka cikgu terus pergi ke ruang di bawah ni, iaitu komen. Maknanya bila kita lakukan satu hantaran, satu tajuk,
dan jika ada hantaran yang lain, kita masuk di bawahnya. Yang ini sebenarnya ialah satu tajuk baru. Itu terpulang pada cikgu. Kerana ini merupakan satu set, ya, satu kumpulannya. Jadi kita boleh masuk komen, ya, sama juga. Katalah kita katakan sila baca bahan ini dan kita pergi ke atas. Katalah kita nak ambil sekarang ni daripada kita buat dalam Google Classroom, ya. Kita klik dan page Google Classroom ini timbul. Cikgu boleh klik di gambar cikgu di sini untuk melihat. Mungkin cikgu ada dua akaun, ya, satu akaun peribadi dan satu lagi akaun daripada KPM. Jadi cikgu kliklah mana-mana akaun yang cikgu nak, di mana bahan itu ada. Ada setengah guru disimpan bahan dalam akaunnya, ada juga disimpan dalam Google Classroom. Baik, setelah kita dapat ini, kita buka, kita klik dan macam biasa, ya, Google Classroom cikgu telah biasa, cikgu boleh ambil bahan apa yang cikgu telah buat. Misalnya ini bahannya, cikgu klik di sini dan kita dapatkan linknya. Dan pastikan, ya, bahan cikgu itu adalah boleh di share ataupun shareable, boleh dikongsi, ya. Jadi cikgu tekan copy link, maka link telah disalin dan kita pergi balik ke forum komuniti kita dan kita letakkanlah klik kanan dan kita paste, ya. Kita dah dapat satu link, maka di sini kita tekan kirim, ya, dan kita sudah ada satu. Kalau kita tak nak, kita padam, ya. Jadi kalau pelajar tengok, kalau kita nak tengok, kita boleh klik saja di sini dan keluarlah bahan kita dan pelajar tu boleh tekan dan dia juga boleh komen dalam bentuk Google Classroom, interaksi Google Classroom. Maknanya CIDS boleh mengintegrasikan antara Google Classroom dan juga forum, laman forum CIDS itu sendiri. Jadi dua-dua, ya, dia boleh lihat, ya. Jadi kalau di sini, kalau kita ambil bahan ni, sudah tentu kita akan dapat melihat ini satu bahan yang mungkin guru telah buat dalam bentuk slide, ya. Ini dia. Jadi setelah habis, kita hanya datang balik dan kita undur kembali. Bukan satu contoh hantaran pembelajaran di mana ada utama, hantaran utama, kemudian kita telah tambahkannya di bawah dan ada satu lagi, ya. Jika cikgu nak mulakan satu topik baru misalnya, ya, cikgu akan mula di sini, di mana topik ini akan pergi ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi inilah satu set dan bila pelajar nak interaksi, pelajar akan masuk di sini, komen di sini, bukan di atas, ya. Ini tajuk baru, dia akan pergi di sini, dia akan klik dan seterusnya guru, ya, sama ada dia nak komenkan apa yang cikgu bagi ataupun dia nak komenkan rakannya. Kita juga boleh dapatkan bahan untuk belajar daripada sumber-sumber lain, misalnya Google Image, ya, Google Info. Ini sama je kemahirannya, ya. Itu kalau Google Info, kita type lah apa info kita naik, contoh saja ini, dan kita boleh ambil lah dalam website yang mana kita nak. Dan kalau inilah kita nak, ya, kita cuma salin sajalah, ya, dia punya website-nya, URL-nya, dan kita tampal lah di sini, ya. Sama juga kalau kita ambil daripada yang lain, ya. Mungkin kita ambil juga kalau kita ada storan OneDrive. Jadi saya galakkan juga kita ada OneDrive untuk personal, kerana kalau dalam kita punya Google Drive mungkin cepat penuh, ya, dah penuh, kita boleh ambil OneDrive. Contohnya kalau OneDrive, kita klik OneDrive, kita jumpa file-file macam ni, ya. Ini file saya. Contohnya kalau saya nak ambil apa-apa yang dalam sini, ya, folder ni, saya klik dan mungkin ada lagi subfolder, saya terus klik lagi sehingga kita jumpa file apa yang kita nak. Kalau ini yang kita nak, kita tik dia dan kita pergi pada share di sini, ya. Share di sini. Kalau kita klik share, maka akan keluar satu kotak, dan pastikan di sini kalau kita nakkan pelajar kita
boleh edit, maka kita tulis allow editing lah. Kalau tidak, kita hanya ubahkannya lah di sini. Kita tak allow-kan dia. Jadi di sini kita allow-kan dia. Kalau kita share, dan kita hanya ambil link yang di sini ya. Kita tak payah salin apa, kita copy link kat sini, ada simbol dia. Kita klik copy link ya. Dan kita pergi ke sini balik, dan kita hanya klik kanan dan kita paste, maka kita dapat satu link. Sama juga kita hantar dan pelajar kita boleh melihat benda ni ya. Cuma pastikan anda mesti tulis di sini lah ya. Maknanya anda perlu klik di sini untuk mendapat ke sini ya. Jika ini merupakan tambahan daripada apa yang kita buat tadi, pastikan anda kena buat di dalam ni ya. Dalam ni ya. Kita komen ataupun kita balas, kita komen lah atau kita balas. Jadi kita klik dekat sini, kita dapat satu lagi ruang dan kita kirim lagi ya apa yang kita nak. Jadi maknanya setiap kiriman ada hanya satu link dan satu arahan yang mudah. Jangan bercampur ya. Apabila kita telah salin, maka kita nak masukkan linknya tadi. Jika ia masih lagi merupakan sebahagian daripada latihan kita, maka kita masukkan di sini ya. Kita type lagi, kita tekan lagi komen dan kita masukkan di sini paste. Maka dapatlah satu link dan kita bolehlah tulis apa-apa arahan di bawah ini, dan akhirnya kita tekan kirim. Jadi cikgu, kita tengok flow kita. Pertama, apa yang kita buat di sini, untuk satu klip video rancangan perlu mudah, jangan terlalu susah, jangan terlalu panjang ya. Dan ini adalah tambahan-tambahan. Jadi pelajar akan masuk dan akan berinteraksi dalam bahagian ini nanti. Itu saja setakat untuk membuat bahan. Jadi untuk bahan ini cikgu perlulah kreatif ya, dan bahan yang mudah, bahan yang tidak membosankan pelajar kerana mereka berada di rumah. Baik, setakat itu untuk latihan ataupun kita membina bahan untuk murid-murid kita.